طيب السلام عليكم. الآن نواصل دراستنا إلى القسم الثاني من الدرس الرابع. Okay, sekarang kita berada pada bahagian yang kedua daripada bab yang keempat, iaitu bahagian qawaid. Dan qawaid kita pada hari ini bertajuk ضوابط التأنيث الأخرى. ضوابط التأنيث الأخرى. Okay, tanda-tanda muannas yang lain. Jadi apa itu muannas? Apa itu muzakkar? Telah kita nyatakan apa itu muannas, apa itu muzakkar daripada video yang lepas. Jadi sebahagian daripada muannas itu adalah perempuan. Tetapi bukan perempuan sahaja yang mesti muannas, benda juga boleh jadi muannas. Sebagai contoh, papan hitam. Papan hitam dalam bahasa Arab adalah saburah. Saburatun, bila ada ta marbutah di belakang, dia dikira sebahagian juga daripada muannas. Jadi muannas itu lebih besar daripada perempuan. Perempuan sebahagian daripada muannas. Part of muannas is perempuan. Ada lagi, iaitu benda yang di hujungnya ada ta marbutah dikira sebagai muannas. Jadi ada tak benda-benda lain yang dikira sebagai muannas? Jadi ada, dalam tajuk ini dia akan nyatakan ada lagi benda yang dikira muannas, lagi 5. Lagi 5. Jadi kalau kita tengok nota kita balik, okey, jadi daripada atas kita belajar apa? Al-kalimah. Kalimah itu ada 3, apa dia? Isim, fi'il dan harf. Okey, harf. Baik, isim itu kita belajar pada minggu lepas, ada muzakkar dan ada muannas. Baik. Jadi apa yang dikira muzakkar kalau orang itu lelaki, dan kalau perkataan itu di hujungnya tidak ada ta marbutah. Okey, muannas pula bagaimana? Muannas pula kalau seseorang itu dikira perempuan, kita kira dia muannas, dan kalau benda hujungnya ada ta marbutah, biasanya adalah muannas. Okey, hari ini kita nak belajar lagi 5 tanda. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ada lagi 5 tanda. Yang ni yang nak kita belajar daripada bab yang seterusnya, bab kawan yang seterusnya. Ada lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, yang pertama apa dia? Kalau perkataan itu ada al-aliful mamdudah. Kalau perkataan itu ada al-aliful mamdudah, contoh sahra'un, bayda'un, hidha'un, hamra'. Kalau perkataan itu ada alif mamdudah, kita consider dia sebagai muannas. Okey. Mana alif mamdudah dalam ni? Dia bagi contoh yang ni, sahra', bayda', hidha', hamra'. Mana alif mamdudah? Baik, alif mamdudah adalah perkataan yang di akhirnya alif mamdudah adalah alif dan hamzah. Ini saya garis jelah. Bulatkan dia lari. Okey, alif dan hamzah di hujung ni. Alif dan hamzah, alif dan hamzah, alif dan hamzah. Kalau ada alif dan hamzah di hujungnya, perkataan itu yang diakhiri dengan alif mamdudah itu dikira sebagai apa? Muannas. Okay, alif hamzah. Yang alif mamdudah maksud dia apa? Alif dan hamzah. Jadi sama'un, allazi khalaqas sama', yang menciptakan langit. Jadi sama itu adalah muannas. Seterusnya yang kedua. Jadi kita masukkan dalam nota kita. Nota kita apa dia? Seterusnya perkataan yang di hujungnya ada alif dan juga hamzah, dikira sebagai muannas. Okey, lagi apa lagi? Lagi adalah kalau perkataan itu ada al-aliful maqsurah. Contoh bushra, kubra, sughra, dunya. Mana alif maqsurah? Alif maqsurah yang ni. Yang ni bukan ya, yang ni alif. Sebab itu kita bunyi bushri, kita bunyi bushra. Sebab ni bukan ya, sebenarnya dia adalah alif. Tapi bentuknya begini. Kalau perkataan itu ataupun kata nama itu ada perkataan macam ni, ada huruf macam ni, ada alif maqsurah macam ni, kita consider dia sebagai muannas. Okey, soalan. Kenapa dunia ni macam ni? Kenapa dia tak
Ya. Kenapa tak macam tu? Kan sepatutnya macam ni lah. Okay. Okay, sama juga explanation dia adalah apabila bahasa Arab ni apabila ada dua benda yang sama, biasanya dia orang takkan letak sekali kan. Dia orang akan gabungkan ataupun tukar. Jadi dalam perkataan dunia, asalnya begini, dunia. Tetapi disebabkan dia redundant, macam ya ni macam dua kali kan. Dia ditukar perkataan itu kepada dun, yang ya yang kedua itu yang alif maksurah tu ditukarkan jadi alif. Jadi itulah dapat dunia. Baik. Jadi alif maksurah adalah perkataan yang hujungnya macam ya tu. Tapi ini nama dia alif maksurah. Yang ni pun sama yang tadi. Yang ni bukan alif hamzah. Ini nama dia alif mamdudah. Ini alif maksurah. Baik, nombor 3. Makna apa makna? Tak apalah, makna biar dulu. Nanti carilah sendiri. Nombor 3. Al-kalimatul mu'annasatu sima'iyan. Perkataan muannas sima'i. Yang ni kita ambil, yang ni kata kunci dia, sima'i. Sima'i itu apa? Sima'i itu bahasa Arab ini ada dua. Yang pertama dia panggil, kaedah dalam bahasa Arab ada dua. Sama ada yang pertama qiyasi, yang kedua sima'i. Qiyasi ini dia akan ikut, kalau ditentukan kaedahnya begini, dia akan ikut kaedah itu qiyasi. Tapi sima'i adalah sesuatu yang kita namakan untuk benda yang tidak ikut kaedah. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab sima'i. Yang tu kita panggil sima'i. Sima'i itu apa? Dengar. Sebab apa kamu sebut macam ni? Sepatutnya kaedahnya begini. Kita boleh jawab itu sima'i nama dia. Sima'i maksud dia dengar. Dengar daripada siapa? Dengar daripada Arab. Sebab ini bahasa Arab. Jadi perkataan itu digunakan oleh orang Arab macam tu. Dia tak ikut kaedah tapi dia macam tu. Macam itulah sima'i. Itu maksud sima'i. Baik. Contohnya perkataan darun. Dar. Tengok perkataan yang pertama ni, dar. Dar ni kalau ikut logiknya, muzakkar ke muannas? Dar maksud dia rumah. Rumah. Darun maksud dia rumah lah. Sebab tu kita panggil apa? Negeri Sembilan Darul Khusus. Johor Darul Ta'zim. Dar ni dar. Rumah. Melaka Darul. Melaka tak ada darul. Okey. Dar rumah. Logically, secara logiknya dar adalah muzakkar. Tetapi tak. Dia bukan muzakkar. Dia adalah muannas. Sebab apa? Sebab Arab anggap dia muannas. Yang tu kita panggil sima'i. Sama juga dengan perkataan yang kedua, ardun. Ardun maksud dia bumi. Bumi. Ardun bumi ataupun tanah. Ardun, logically, secara logiknya, tamar butah pun tak ada. Perempuan pun bukan perempuan. Ada alif mamdudah pun tak ada. Alif maksurah pun tak ada. Tapi dia adalah muannas. Sebab apa? Kalau orang tanya, apa nak jawab? Yang ni perkataannya sima'i. Sima'iyan ataupun sima'i lah kita sebut sima'i. Okey. Nombor 4. Nombor 3, syamsun. Syamsun adalah maksud dia matahari. Matahari syamsun juga dikira muannas walaupun tak nampak tanda dia. Seterusnya narun, api. Narun maksud dia api. Wama adraka ma hiya narun hamiyah. Narun. Okey, jadi narun juga dikira sebagai muannas. Jadi perkataan macam ni banyak sima'i. Perkataan yang muannas kerana sima'i ada banyak dalam bahasa Arab, tapi yang ini kita nak belajar 4. Ingat 4 ni. Dar, ardun, syamsun, narun. Ada 4. Okey. Now kita nak pindah kepada tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah a'dha'ul jismil muzdawijah, anggota badan yang berpasangan. Izdawaj ni bercampur ataupun berpasangan lah, sunaiyah. Dua. Kalau dia ada pasangan dekat badan kita, dia ada pasangan dua. Yang jelas lah. Yang jelas ada 4. Apa dia yang ada 2 ni? Anggota. Anggota. Kening bukan anggota. Anggota ni maksudnya benda yang boleh berfungsi secara sendiri. Yang ada function dia lah. Contohnya macam mata. Lagi telinga. Lagi tangan. Lagi kaki. Ada 4. Jadi benda-benda ni yang berpasangan dua-dua-dua ni, ada 4 ni, Arab kira dia sebagai muannas.
Kenapa dia muannas? Kenapa ainun ini muannas? Kenapa mata muannas? Sebab Arab kata, bukan Arab kata, sebab anggota badan yang berpasangan adalah muannas. Okey, faham Jadi yadun muannas, ainun muannas, rijlun muannas, uzunun juga muannas. Apa maksud dia? Tangan, mata, kaki, telinga. Okey, now pindah kepada tanda yang kelima adalah Ismud Daulati wal Madinah, nama negara dan juga bandar. Ghaliban, majoritinya. Kalau ikutnya semua tempat dalam semua negara dan semua tempat dalam dunia ini adalah muannas, kecuali ini pun Arab berselisih. Ada yang kata kecuali satu je yang muzakkar, ada yang kata kecuali 5. Jadi tak payahlah. Jadi tak banyaklah kan, tempat dalam dunia ni ada ribu, negara dalam dunia ni ada ratus. Jadi kita consider je lah, kalau 5 ke 1 ke, yang tu sangat terpencil lah, kes yang terpencil. Jadi kesemua tempat dan negara adalah muannas, senang kita. Jadi kalau kita sebut Kuala Sungai Baru, kat mana Kuala Sungai Baru? Dekat Kuim lah, yang kawan nak masuk ni, yang ni. Yang ni adalah muannas. Yang ni adalah muannas. Kuala Sungai Baru adalah muannas. Melaka muannas, Malaysia muannas, Singapura muannas, Brunei muannas, semuanya muannas. Okey, jadi settle. Jadi ada lagi 5 tanda, kita akan masukkan dalam nota kita. Buat nota Ustaz nak tengok nota korang tu. Okey. Tanda yang ketiga lah maksudnya. Alif mamdudah ni kalau ikut buku ni dia adalah yang pertama, tapi dia bukan yang pertama sebenarnya. Dia adalah yang ketiga lah kalau ikut susunan. Selepas perempuan, selepas benda yang ada ta marbutah, alif mamdudah juga tanda muannas. Lepas lagi alif apa? Apa nama tadi? Alif maksurah juga muannas. Lepas tu perkataannya sima'i, sima'i juga muannas. Lagi anggota badan yang berpasangan, contoh mata, telinga, apa lagi ni, kaki, teruk ni lukis kaki, tangan, semua adalah muannas. Dan the last tick adalah nama negara. Jadi kita lukis nak lambang negara kita. Okey. Jadi negara juga ataupun apa-apa tempat juga diconsider ataupun dikira sebagai muannas. Okey, boleh faham? Okey, settle. Jadi kalau kita dah kenal muannas, jadi kalau ustaz tanya, telinga muzakkar ke muannas? Muannas sebab anggota badan. Lagi kalau ustaz tanya KL, muzakkar muannas KL? Muannas sebab nama negara ataupun nama tempat. KL bukan nama negara, KL adalah nama bandar. Jadi bandar adalah muannas. Jadi apa lagi? Kalau ustaz tanya api muzakkar ke muannas api? Muannas sebab sima'i. Ingat? Okey. Okay, now kita cuba tengok latihan yang ada di dalam buku ni. Apa latihan yang ada kat sini? Okey. Latihan nombor 1. Bayyin, jelaskan tanda-tanda muannas pada perkataan yang berikut. Uzunun, muzakkar muannas. Ni semua muannas Tak payah tanyalah muzakkar ke muannas, ni semua muannas. Apa tanda dia? Okey, tanda dia uzunun. Uzunun maksud dia apa? Telinga. Kenapa dia muannas? Kalau kita tengok nota kita, telinga ni pada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Jadi kita bubuh nombor lah, senang cerita. Kalau dia perempuan, kita bubuh 1. Kalau tak ada ta marbutah, kalau benda, kita bubuh nombor 2. Kalau ada alif mamdudah, nombor 3. Alif maksurah, nombor 4. Sima'i, nombor 5. Anggota badan, kita letak nombor 6. Negara, kita bubuh nombor 7. Okay? Boleh Okay, now kita letak dekat telinga. Telinga termasuk nombor 6. Boleh Okey, jadi letak nombor 6. Mata, ainun, 6. Kuala Lumpur, negara, nombor 7. Bayda, sebab apa bayda ni muannas? Sebab cuba tengok balik nota. Bayda, alif mamdudah, nombor 3. Nama dia alif mamdudah, jadi nombor 3. Sama juga dengan sauda, nombor 3. Al-Urdun, Urdun ni nak maksud dia Jordan.
Jordan. Jordan ni mana? Kasut ke apa Jordan? Ke Michael Jordan? Jordan nama negara. Jadi negara nombor 7. Okey, macam tu lah. Salwa, kenapa salwa muannas? Salwa muannas sebab perempuan. Perempuan adalah nombor 1 tadi Suria. Suria ni maksud dia Syria Syria. Ada orang Melayu sebut Syria. Shi apa? Syria lah, Syria kan. Arab Suria, orang putih Syria. Jadi tak ada Syria, tak ada. Okey, Syria ataupun Suria. Suria nama negara, negara nombor 7. Khadra sebab apa dia muannas? Sebab alif mamdudah. Alif mamdudah nombor 3. Ardun sebab apa dia muannas? Ardun kalau tengok nota kita, sebab dia Simai. Simai nombor 5 lah kita letak. Senang. Okey, Simai nombor 5. Boleh faham? Bagus. Baik, latihan yang di bawah tu pula adalah berkenaan dengan letakkan perkataan ini di dalam kotak yang disediakan. Okey, dia bagi kotak yang ni, muka sebelah ni. Okey, kalau anggota badan, ambil balik perkataan anggota badan, masukkan dalam kotak tu. Kalau nama negara, masukkan dalam kotak tu. Boleh? Okey, saya tunjuk sikit lah. Okey, apa yang korang tak tahu? Yang ni semua ada. Okey, ulia. Ulia maksud dia paling tinggi. Ulia adalah paling tinggi. Ulia. Okey. Yang ni clue dia sama macam dunia. Macam dunia tadi clue dia. Ardun, semua dah tahu. Saudiyah ni apa? Saudiyah maksud dia Saudi. Saudi Arabia tu. Misra ni Mesir. Ni Mesir. Al-Qahirah maksud dia Kahirah. Kan kau tak tahu apa itu Kahirah? Tak tahu Kahirah teruk lah. Okey. Jadi Kahirah tu apa? Payah sangat. Kahirah adalah ibu negara bagi Mesir. Okey dah. Okey, jadi settle. Jadi masukkan berdasarkan tanda-tanda dan clue-clue yang saya bagi ni, masukkan dalam kotak yang diberikan pada muka surat sebelahnya. Masukkan dalam kotak sebelah ni. Baik. Now kita pindah kepada bahagian, nanti kita sambung video ini pada bahagian yang terakhir, bahagian munawwa'at. Assalamualaikum.